Kami pelajar di PLI UKM Kohort 2 Set 22 akan membentangkan penulisan ilmiah kami buat subjek Psikologi Pendidikan. Penulisan ilmiah kami bertajuk bagaimanakah inquiry based learning dapat dilaksanakan secara berkesan. Definisi konsep dan pembelajaran berasaskan inquiry. Inquiry ini merupakan satu kata pinjaman yang memberi maksud kepada siasatan ataupun tindakan untuk memperoleh maklumat sama ada dalam bentuk pertanyaan ataupun permintaan. Dalam erti kata lain, ianya merupakan satu proses yang kita gunakan untuk mencari, menyiasat masalah, membina hipotesis, membentuk eksperimen dan mengumpulkan data serta membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses-proses tersebut dirangkumi memberi maksud kepada inquiry. Inquiry ini mempunyai satu konsep umum iaitu ia membolehkan murid untuk meneroka atau menjalankan proses penerokaan dengan bertanya soalan ataupun penyiasatan dan mengumpulkan maklumat menggunakan diri mereka dan kognisi mereka itu dengan cara mereka berfikir. Pembelajaran berasaskan inquiry adalah merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid perlu bergiat aktif semasa sesi pembelajaran untuk membantu mereka memperoleh maklumat. Ini kerana kaedah pembelajaran ini meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Murid akan menjadi lebih berdikari, bantu murid untuk berfikiran lebih sistematik. Kepentingan pembelajaran berasaskan inquiry. Pembelajaran berasaskan inquiry merupakan pembelajaran yang menggabungkan pelbagai elemen dalam pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran berasaskan kaedah inquiry adalah berpusatkan murid di mana kebebasan pelibatan murid dalam aktiviti pembelajaran di bawah bimbingan guru. Peningkatan kebebasan pembelajaran lebih kekal dan melatih murid bertanggungjawab pada pembelajaran mereka sendiri. Kaedah pembelajaran sedemikian dapat membentuk murid yang lebih aktif dan fleksibel dalam menyoal, berbincang dan bekerjasama dalam kumpulan. Kaedah tersebut dapat meningkatkan kemahiran berfikir alas tinggi (K-PAT) dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis berasaskan bukti. Aktiviti pembelajaran berasaskan inquiry ini dapat mewujudkan keadaan keperluan pembelajaran serta dapat melatih murid dalam menyampaikan idea dan pendapat. Oleh itu, semakin banyak peranan diberikan oleh murid di dalam aktiviti pembelajaran, semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inquiry dapat membentuk murid yang aktif, berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Seterusnya, model dan ciri-ciri inquiry. Model inquiry 5E ini selalu digunakan untuk mengembangkan pengetahuan murid sedia ada berdasarkan pembelajaran dan untuk menarik minat murid untuk belajar. Okey, model 5E merujuk kepada model pembelajaran 5 fasa iaitu engagement, exploration, explanation, elaboration dan juga evaluation. Okey, yang pertama, fasa penglibatan. Peranan guru di dalam bilik darjah untuk merangsang minat murid terlebih dahulu. Okey, fasa ini merupakan fasa set induksi. Guru mengadakan ataupun guru mempelbagaikan cara mengajar seperti mengadakan demonstrasi di dalam kelas untuk merangsang minat murid terlebih dahulu sebelum meneruskan pengajaran. Okey, seterusnya fasa penerokaan. Peranan murid di dalam bilik darjah untuk meneroka dan mencari maklumat berdasarkan pembelajaran di dalam bilik darjah. Okey, fasa ini murid-murid akan memperolehi maklumat yang baru berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Fasa ini dapat menarik perhatian murid, melakukan kerja berkumpulan seperti mengumpul data, meneka memperolehi maklumat berdasarkan apa yang mereka belajar. Okey, yang ketiga, fasa penerangan. Murid membuat penerangan melalui refleksi tentang penyiasatan yang dijalankan. Okey, guru memberi peluang kepada murid untuk menerangkan semula apa yang mereka belajar. Sebagai contoh, murid membuat pembentangan ataupun melakukan demonstrasi semula pembelajaran mereka di dalam kelas dan mereka berkongsi idea dan pandangan bersama pelajar-pelajar yang lain. Okey, seterusnya yang keempat, fasa pengembangan. Murid mengaplikasikan pemahaman berdasarkan pengetahuan sedia ada murid dalam situasi yang baru. Okey, di sini dapat dilihat hasil pembelajaran murid mengaplikasikan ataupun merealisasikan dalam kehidupan yang sebenar. Okey, seterusnya yang kelima, fasa penilaian. Ini adalah untuk mengukur tahap perkembangan murid melalui menjawab soalan, ujian dan juga pemerhatian. Okey, untuk pengetahuan murid ini berlaku
Ini adalah tujuan untuk mengetahui pengetahuan murid sama ada berlaku peningkatan dalam pembelajaran ataupun tidak. Fasal ini ada berlaku melalui ujian ataupun menjawab ujian ataupun pemerhatian guru dalam pembelajaran murid. Okey, seterusnya ciri-ciri pembelajaran berasaskan inkuari. Berpusatkan murid adalah untuk merangsang minda murid, membuat inferen dalam mencari maklumat, dan proses ini memerlui proses kognitif yang tinggi dalam berfikir ataupun menganalisis menyelesaikan masalah. Seterusnya, kita beralih kepada jenis-jenis inquiry. Terdapat 4 jenis inquiry, iaitu yang pertama, inquiry pengesahan. Inquiry pengesahan bermaksud apabila murid mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan yang diberikan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan diketahui terlebih awal. Sebagai contoh, murid diberikan soalan teori dan jawapan serta murid juga diberikan kaedah mencari jawapan dan mereka hanya perlu mengulang proses tersebut untuk mengasah kemahiran kolaboratif dan kemahiran berfikir mereka. Inquiry pengesahan ini sesuai digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya ianya boleh mengukuhkan idea atau konsep pelajaran atau topik yang telah dipelajari. Seterusnya, inquiry pengesahan ini juga dapat memberikan pengalaman berkualiti kepada para pelajar dalam melakukan penyelidikan atau eksperimen. Selain itu, inquiry pengesahan ini juga sesuai digunakan kerana murid dapat menjadikan aktiviti tersebut sebagai latihan untuk mereka memperolehi kemahiran inquiry tertentu seperti kemahiran merekod dan menganalisis data. Apakah ciri-ciri inquiry pengesahan? Terdapat beberapa ciri yang telah dikenal pasti sebagai inquiry pengesahan, iaitu yang pertama, guru menyediakan soalan dan prosedur penyelidikan atau eksperimen. Seterusnya, hasil yang perlu dicapai sudah diketahui terlebih awal. Yang ketiga, murid perlu mengikut prosedur yang diberikan untuk mengesahkan hasil atau konsep yang telah diketahui. Ianya juga sesuai digunakan untuk memberikan pengalaman menjalankan penyelidikan kepada murid. Seterusnya, guru menyediakan prosedur penyelidikan yang melibatkan proses hands-on. Seterusnya, pemikiran murid perlu dirangsang bagi memastikan kemahiran minds-on. Tambahan pula, inquiry pengesahan ini merupakan inquiry tahap rendah tetapi dapat membantu murid meningkatkan kemahiran secara berangsur-angsur ke tahap inquiry terbuka. Jenis inquiry yang kedua ialah inquiry berstruktur. Definisi bagi inquiry berstruktur adalah murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru. Murid diberikan soalan, hipotesis dibina dan murid diberikan panduan kaedah untuk mereka mencari kepastian kepada pernyataan yang diberi. Murid perlu mencari jawapan kepada persoalan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Hasil siasatan dalam inquiry berstruktur ini adalah untuk menjana penjelasan yang disokong oleh bukti-bukti yang telah dikumpul dalam prosedur penyelidikan. Seterusnya, ciri-ciri bagi inquiry berstruktur ialah yang pertama, guru menyediakan persoalan dan prosedur penyelidikan. Kedua, hasil yang perlu dicapai belum diketahui oleh murid. Seterusnya, murid menjalankan penyelidikan mengikut arahan dan langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru. Dan akhir sekali, murid mendapatkan hasil dapatan dan membuat kesimpulan daripada data yang telah dikumpul. Inquiry yang seterusnya ialah inquiry terbuka. Inquiry terbuka ini bermaksud murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik tertentu. Situasi bagi inquiry terbuka ini ialah apabila tajuk diberikan kepada murid. Seterusnya, murid membina beberapa persoalan-persoalan berdasarkan tajuk tersebut. Seterusnya, murid akan memutuskan kaedah yang ingin digunakan untuk merungkai kepada persoalan-persoalan yang telah dibina daripada topik-topik yang telah diberikan. Antara ciri bagi inquiry terbuka ini ialah persoalan dicetuskan oleh murid secara individu atau berkumpulan. Seterusnya, murid merancang, mereka bentuk dan seterusnya mereka melaksanakan penyelidikan. Yang ketiga, inquiry terbuka ini memerlukan penaklukan dan tuntutan kognitif yang tinggi sepanjang proses inquiry. Seterusnya, guru mencabar minda murid dengan mengemukakan soalan bagi memastikan penyelidikan mereka bermakna. Selain itu, ianya mencerminkan proses kerja sebenar kerana murid berpeluang untuk menjadi penyelidik semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, murid merekod menggunakan pelbagai bentuk perwakilan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan berasaskan data yang telah diperoleh dengan mengaplikasikan sikap penyelidikan dan nilai murni.
Yang terakhir ialah inkuari terbuka ini sesuai dilaksanakan bagi murid yang telah menunjukkan kebolehan merancang dan melaksanakan penyelidikan apabila persoalan ditimbulkan. Seterusnya, inkuari terbimbing. Inkuari terbimbing adalah apabila guru memberikan soalan sebagai panduan untuk murid-murid menjalankan penyelidikan mereka. Namun, pilihan dan langkah-langkah penerokan seterusnya adalah ditentukan oleh murid. Ciri bagi inkuari terbimbing adalah guru mencetus persoalan dan merangsang murid untuk meneroka. Murid mereka bentuk dan membina prosedur penyelidikan mereka. Kemudian murid melaksanakan penyelidikan tersebut mengikut prosedur dan soalan yang telah disediakan guru. Seterusnya, murid mengurus serta merekodkan data-data perolehannya dan akhirnya murid berkongsi dapatan penyelidikan dengan rakan-rakan mereka. Seterusnya adalah langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berasaskan inkuari. Langkah ini mempunyai 3 bahagian iaitu sebelum pengajaran dan pembelajaran iaitu PNP, semasa PNP dan selepas PNP. Pelaksanaan pembelajaran sebelum PNP, guru perlu mengambil tahu interaksi setiap murid terhadap rakan dan guru bagi mendapatkan komunikasi yang baik. Selain itu, guru perlu mewujudkan suasana kelas yang positif, bercakap perkara yang baik dan menjadi pendengar yang baik kepada murid supaya murid seronok untuk menimba ilmu dan mempunyai interaksi antara satu sama lain dengan lebih baik. Guru juga perlu menyediakan soalan yang dapat menarik minat murid untuk tahu dengan lebih lanjut berkaitan mata pelajaran yang dipelajari. Dan penyediaan soalan bagi setiap subtopik juga dapat membantu murid dalam proses mengingat kerana perlu menulis semula apa yang telah dipelajari. Pelaksanaan semasa PMP pula, guru perlu memberi masa kepada murid untuk memahami soalan yang diberi dan peluang untuk murid bertanyakan soalan yang tidak difahami mereka. Guru perlu mengemukakan soalan yang merangkumi semua murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan baik dan ianya dapat mengurangkan bilangan murid yang pasif. Guru juga boleh menyediakan soalan yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT bagi memupuk murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, penggunaan teknologi juga digalakkan seperti tayangan video untuk proses pembelajaran secara dua hala. Pelaksanaan pembelajaran berasaskan inkuari selepas PMP, kita akan dapat memupuk sifat berani dan ingin tahu dalam diri murid. Selain itu, murid juga akan mempunyai pemikiran kritis, inovatif dan dapat menyelesaikan masalah yang diberikan secara baik dan lebih teratur. Murid juga akan memperoleh kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama dalam kumpulan dengan baik. Dan pelbagai perkongsian idea dapat dilakukan di dalam kelas. Seterusnya, jom kita lihat kepada isu dan cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan inkuari. Antara isunya adalah penerapan pembelajaran berasaskan inkuari terhad digunakan dalam beberapa subjek sahaja. Contohnya, untuk subjek sains dan subjek ekonomi rumah tangga. Ini bermaksud guru bagi mata pelajaran lain tidak atau kurang menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan inkuari ini semasa PMP. Seterusnya, sebilangan besar guru hanya mengemukakan soalan peringkat rendah untuk menguji penghafalan fakta dan pemahaman murid semasa proses pembelajaran. Pada zaman sekarang, penekanan untuk menguasai kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar haruslah bermula dengan menerapkan pelbagai aktiviti kemahiran abad ke-21 dalam proses PDPC di sekolah. Yang ketiga ialah guru tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana melaksanakan elemen praktikal pembelajaran berasaskan inkuari dan guru juga kekurangan amalan yang mencukupi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk itu, guru perlu memastikan tahap pedagogi semasa proses pembelajaran berada di tahap yang optimum supaya dapat mencapai objektif PDPC di sekolah. Sebagai contoh, guru mengamalkan pembelajaran berasaskan inkuari, proses pembelajaran akan menjadi lebih aktif. Seterusnya, antara cabaran lainnya ialah kehilangan kawalan terhadap pelajar dan persekitaran di mana pelajar membuat banyak tugasan dalam satu masa. Hal ini dapat dilihat semasa guru perlu menghabiskan beberapa silibus dalam satu masa. Jadi, sebagai cara untuk menguji tahap penguasaan pelajaran terhadap beberapa silibus,
Guru terpaksa memberikan beberapa soalan bertulis sahaja supaya dapat mengadili semua pelajar. Okey, yang terakhir sekali, kesimpulan. Okey, berdasarkan inquiry based learning ni, dapat disimpulkan bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti ini adalah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap pembelajaran. Kerana pembelajaran ini memusatkan murid berdasarkan pembelajaran abad ke-21 dan tidak bergantung 100% kepada pengajaran guru. Okey, seterusnya meningkatkan prestasi dan kualiti pembelajaran kerana guru dan murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berdepan. Okey, guru dengan jelas dapat melihat reaksi murid sama ada memberi kerjasama ataupun tidak. Di sini, guru dapat melihat perkembangan murid dalam pembelajaran. Okey, yang terakhir sekali, dapat melatih murid dalam kemahiran berbincang, berkomunikasi, mewujudkan pemerhatian dan menggalakkan murid mencari jawapan secara kolaborasi, secara berkumpulan. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.